اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam ini di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim bersama dengan para pelajar Madrasah Hidayatul Muttaqin lil Banat Shah Alam, dan kita telah tiba pada hadis yang ke 2449 daripada kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan sebenarnya bermula daripada 2449 sampailah kepada 2472, Imam Muslim membawakan kebanyakan hadis-hadis berkenaan tentang golongan Khawarij, sikap dan sifat mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada riwayat 2449, Ahlan Fatimah Samsuddin, Haifa Najwa, Ayu Hafiz, Zizali, dan juga ahlan Fatimah Az-Zahra di TikTok, Adlin Maira, dan juga semua yang lain. Maka kita telah tiba pada riwayat 2449. Maka hadis-hadis ini banyak berkisah tentang sikap dan cara berfikir, tingkah laku, akhlak golongan Khawarij. Walaupun mereka ini orang yang banyak ibadah seperti Nabi SAW sebut, tetapi sikap mereka yang membenci kadang-kala umat Islam menjadikan mereka adalah salah satu golongan yang membawa fitnah dan kerosakan seperti hadis yang bakal kita baca. Riwayat 2449, wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir qala akhbarana Laits an Yahya bin Sa'id an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah, daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu baginda berada bil Ji'ranah, di Ji'ranah. Dan di Ji'ranah ini dipanggil Ji'ranah ataupun Ji'ranah, salah satu daripada miqat umrah yang terkenal pada zaman kita. Dan daripada sudut miqat umrah, kata dalam mazhab Syafi'i, antara miqat umrah yang paling afdal di sisi mazhab Syafi'i adalah miqat Ji'ranah ataupun Ji'ranah, sebab Nabi SAW bermiqat daripada sini pada tahun yang ke-8 Hijrah. Maka Nabi berada di sini setelah selesainya peperangan Hunain, dan juga setelah selesai Nabi SAW mengepung Taif, namun baginda tidak berjaya menawan Taif. Nabi kembali ke Ji'ranah untuk pembahagian harta rampasan perang. Munsarafahu min Hunain, Nabi berada di Ji'ranah, kata Jabir bin Abdullah, ketika baginda pulang daripada Hunain. Wa fi thawbi Bilalin fiddah, dan pada waktu itu pada pakaian Bilal ada ketulan-ketulan perak, ada duit, ada ketulan perak. Maka Nabi SAW yaqbidu minha, mengambil daripada ketulan perak yang ada pada Bilal, yu'tin nas, memberi kepada orang ramai yang ada di situ. Faqala ya Muhammad, tiba-tiba datang seorang lelaki ini daripada entah mana, dan pada waktu itu dia berkata, i'dil, berlaku adillah wahai Muhammad. Maka bila Nabi SAW mendengar kata-kata lelaki ini, Nabi SAW bersabda, wailak, celaka kamu, wa man ya'dilu idza lam akun adil, siapa lagi yang boleh berlaku adil kalaulah aku sebagai Nabi tidak berlaku adil. Maka Nabi SAW bersabda lagi, laqad khibta wa khasirta illam akun adil, pasti dan pasti kamu termasuk daripada golongan yang rugi apabila aku tidak berlaku adil. Umar bin Khattab bila melihat kelakuan lelaki ini yang pada waktu itu bash Nabi ataupun
mempertikaikan Nabi SAW dalam keadaan tanpa sebab, tanpa alasan yang kukuh. Maka Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi SAW, "Da'ni ya Rasulullah, benarkan aku, biarkan aku wahai Rasulullah, fa aqtula hadzal munafiq, biar aku penggal dan aku bunuh orang munafik ini." Maka Nabi SAW bersabda, "Tidak, ma'adzallah, moga Allah pelihara dan jauhkan, ay yatahaddatsan nas." Maka Nabi tak nak Umar bin Khattab buat begitu, kerana nanti manusia akan berkata-kata, "Anni aqtulu ashabi", bahawa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. "Inna hadha", maka Nabi beri pesanan kepada Umar bin Khattab, "Sesungguhnya orang seperti ini, wa ashabahu", dan teman-teman mereka, yaqra'unal Quran, mereka banyak membaca Quran, banyak baca. Dan golongan Khawarij, kalaulah kita lihat hadis-hadis yang bakal kita baca, mereka ini kuat ibadah. Sampaikan Nabi ada bersabda, "Kamu akan menganggap remeh, menganggap kecil ibadah kamu berbanding dengan mereka." Tetapi ibadah tersebut tidak meninggalkan kesan pada hati mereka. Maka sabda Nabi, mereka ini membaca Quran, la yujawizu hanajirahum, namun Al-Quran tidak melepasi kerongkong mereka. Yamruquna minhu, yamruqun bermaksud yakhrujun. Maka Al-Quran ini akan keluar daripada mereka sebagaimana lajunya keluar anak panah minar ramyah, menembusi sasaran. Kan orang dulu mereka ada anak panah. Bila mereka panah pada sesuatu sasaran, maka kelajuan anak panah tersebut akan jadi tembus sasaran, sesuatu sasaran itu. Maka Nabi nak berikan perumpamaan. Mereka ini dengan ibadah yang mereka buat, Al-Quran yang mereka baca, solat yang mereka tunaikan, maka tidak ada kesan sebagaimana tidak meninggalkan kesan apabila sesuatu anak panah tadi melewati najis ataupun darah yang ada pada sesuatu binatang ataupun manusia. Anak panah tersebut bila tembus melewati, maka tak ada apa-apa terkesan pada anak panah tersebut. Macam contoh, katakanlah ada binatang yang diburu ataupun dalam peperangan pada zaman dulu, seseorang itu dia panah. Maka kalaulah anak panah tersebut yang rukun, anak panah tersebut tembus sasaran tadi, maka dekat anak panah tersebut tak akan ada kesan yang banyak. Tak ada kesan yang banyak. Maka Nabi nak berikan perumpamaan, mereka ini walaupun mereka seolah-olah berada dalam membaca Al-Quran dalam solat, tetapi itu tidak meninggalkan apa-apa kesan kepada mereka, sebagaimana tidak ada kesan yang berbaki pada anak panah apabila anak panah tersebut tembus keluar daripada sasaran dia. Riwayat yang ke-2450 lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma tawil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Zaid bin al-Hubbab qala hadatsani Qurrah bin Khalid qala hadatsani Abu Zubair an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya sedang Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang, maka datanglah seseorang ini mempertikaikan Nabi. Dia berkata, "Berlaku adil wahai Muhammad." Maka Nabi SAW pun menjawab seperti hadis yang kita baca sebelum ini. Riwayat 2451, masih lagi riwayat yang lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak perkataan yang berbeza. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Abu al-Ahwas an Sa'id bin Masruq an Abdurrahman bin Abi Nu'min an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ba'atha Aliyyun wa huwa bil Yaman bi dhahabatin fi turbatiha." Ali bin Abi Talib ketika mana berada di Yaman telah menghantar kepada Nabi SAW dengan emas yang masih berada di dalam tanahnya. Kan kita tahu emas selagi mana tak dibersihkan, maka pada waktu itu kerana dia berasal daripada lombong, daripada tanah, maka ada kesan pada emas tersebut dia maksudnya belum lagi diproses. Maka Sayyidina Ali telah hantar kepada Nabi SAW emas-emas yang masih belum diproses, yang masih berada di dalam tanahnya. Faqasama Rasulullah, maka Nabi SAW telah membahagi-bahagikan emas ini di antara 4 orang pemimpin yang baru masuk Islam.
Siapakah mereka? Aqra' bin Habis Al-Hanzali, Uyainah bin Badar Al-Fazari, Alqamah bin Ulathah Al-Amiri, dan juga salah seorang daripada Banu Kilab, dan juga Zaid Al-Khair At-Ta'i. Nabi bagi kepada mereka. Dan ini kita telah belajar di awal tajuk pada petang tadi sebelum asar. Hadis-hadis kenapa Nabi bagi banyak harta kepada mereka yang baru masuk Islam. Kerana supaya mereka nampak Nabi SAW bukanlah seseorang yang melakukan apa-apa kerana harta. Dan supaya Nabi SAW boleh menenangkan mereka yang mana dengan bila mereka masuk Islam, mereka pada waktu itu kehilangan kuasa. Sebelum ini mereka adalah ketua kabilah, tapi bila mereka masuk Islam, maka penduduk kabilahnya mengikut kata-kata Nabi dan juga pada waktu itu pemerintahan Islam dan tidak lagi mengikuti kata-kata keputusan kabilah, maka Nabi SAW ingin untuk memenangi hati mereka. Maka Nabi bagi banyak. Dalam peperangan Hunain, Nabi bagi 100 ekor unta kepada setiap seorang. Maka kemudian salah seorang daripada Banu Nabhan, maka faghadibat Quraisyun, maka telah marah beberapa orang daripada kalangan Quraisy. Mereka berkata, ayu'ti sanadi dan Najdin, adakah Muhammad hanya ingin membagi kepada pemimpin-pemimpin Najd dan tidak memberi kepada kami? Maka Nabi SAW bersabda, innama fa'altu dhalika, sesungguhnya aku buat apa yang aku buat, li'ata'allafahum, untuk melembutkan hati mereka agar kekal dalam Islam. Sebab itu kita pun panggil orang yang baru masuk Islam mu'allaf. Tapi dia bukanlah selama-lamanya. Tak adalah orang tu dah 13 tahun masih masuk Islam, masih kita panggil mu'allaf. Tidak. Ianya adalah pada permulaan keislaman mereka. Maka sedang Nabi berbicara dengan golongan Quraisy, maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, faja'a rajulun, maka datanglah seorang lelaki yang mana luaran dia nampak macam orang yang sangat warak, orang yang sangat bagus, orang yang sangat hebat luaran dia. Maka kata Abu Sa'id, telah datanglah seorang lelaki, kathul lihyah, begitu tebal janggutnya, musyriful wajnatain, menonjol pipinya, ghairul ainain, cengkung kedua matanya, kerana sedikitnya tidur, banyaknya beribadah. Nati'ul jabin, menonjol dahinya. Mahlukur ra'si, botak kepalanya. Maka orang ni datang-datang pada waktu dia terus bash Nabi, dia terus pada waktu itu marah Nabi, dia terus pada waktu itu tidak beradab dengan Nabi. Maka beliau berkata, ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Muhammad. Maka Nabi SAW bersabda, faman yuti'illaha in asaituh, maka siapakah yang lebih mentaati Allah jika aku menderhaka kepada Allah? Ayatmanuni ala ahlil ard, bukankah aku telah diberi kepercayaan lalu diutuskan ke atas penduduk bumi, wala ta'manuni, dan kamu tidak percaya kepadaku. Maka sifat yang kita belajar daripada golongan Khawarij, mereka ini kemudiannya menjadi semakin menonjol pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan mereka digelar sebagai golongan Khawarij. Maka antara sifat golongan Khawarij, mereka suka mempertikaikan setiap perkara. Pada zaman Sayyidina Ali, apa jua keputusan Sayyidina Ali, mereka pertikaikan. Mereka juga pada zaman Muawiyah mempertikaikan keputusan Muawiyah. Bahkan kita nampak sikap mereka di hadapan Nabi SAW, mereka pada waktu itu mempertikaikan Nabi. Semua orang mereka pertikaikan kerana golongan ini mereka merasakan diri mereka lah yang paling betul, pemahaman mereka adalah yang paling betul, dan selain daripada mereka adalah salah dan tak betul. Maka ini sifat mereka. Maka ditegur Nabi SAW tanpa sebab, dan pada waktu itu Nabi SAW bersabda, adakah kamu tak mempercayai aku, tapi Allah mempercayai aku kepada penduduk bumi? Maka summa adbara rajul, maka lelaki ini telah berlalu pergi. Fasta'dhana rajulun minal qaum, maka telah meminta izin seorang sahabat daripada kalangan kaum yang ada untuk membunuh lelaki yang tidak beradab kepada Nabi SAW. Dan ini pun kata para ulama, sifat yang kedua yang kita boleh nampak pada golongan Khawarij, mereka tidak beradab. Mereka kalaulah nampak ada orang yang berbeza sesuatu perkara pemahaman daripada mereka, maka mereka tidak beradab. Tidak beradab sama sekali kepada sesiapa pun yang pada waktu itu berbeza daripada mereka.
Maka seorang sahabat telah minta izin kepada Nabi untuk dibenarkan untuk membunuh orang ini. Ya Yurawna. Maka dikatakan sahabat tersebut adalah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW bersabda, "Inna min dhi'i hadha." Sesungguhnya daripada keturunan lelaki ini, qauman akan muncul satu golongan yaqra'unal Quran, mereka sentiasa membaca Quran. Maksudnya Al-Quran ini sentiasa pada lidah mereka. Namun Al-Quran itu tidak meninggalkan sebarang kesan petunjuk hidayah pada hati mereka. Sabda Nabi, la yujawizu hanajirahum. Al-Quran tersebut sekadar pada lidah, tidak melepasi kerongkong mereka. Yaqtuluna alal Islam. Mereka akan sanggup membunuh orang Islam. Sebab itu pada zaman Sayyidina Ali, yang membunuh Sayyidina Ali adalah golongan Khawarij. Bahkan pada hari yang sama, mereka cuba untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan juga Ammar ibn Al-As radhiyallahu anhu. Maka golongan Khawarij ini, mereka ada sifat dan sikap, kalaulah ada orang yang mereka anggap berbeza daripada mereka, mereka sampai ke tahap bukan sekadar tak beradab dalam menegur. Sabda Nabi, yaqtuluna ahlal Islam. Mereka bahkan sanggup membunuh orang Islam. Hanya kerana mereka anggap berbeza daripada pemahaman mereka. Mereka menghalalkan darah orang Islam. Maka sabda Nabi, maka Nabi menerangkan sikap mereka. Suka baca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melepasi kerongkong mereka. Suka membunuh orang Islam. Wa yada'una ahlal awthan. Tetapi mereka meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala, mereka tak keras dengan mereka. Orang Islam, mereka bahkan sanggup membunuh orang yang Islam. Al-iyadzubillah. Maka inilah sikap golongan Khawarij. Yang merukuna minal Islam. Tanpa sedar mereka terkeluar daripada Islam. Sabda Nabi, kama yang merukus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana tembusnya anak panah daripada sasarannya. La in adraktuhum. Sabda Nabi, kalaulah aku sempat bertemu dengan golongan ini, la aqtulannahum. Pasti dan pasti aku akan membunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum Ad. Maksudnya semua mereka Nabi SAW akan bunuh. Kerana pada waktu itu mereka mendatangkan fitnah dan kerosakan, dan itulah yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan juga zaman-zaman selepasnya. Riwayat 2452 masih lagi riwayat yang lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak perkataan yang berbeza. Wabi ilaihi qala, masih lagi berkenaan tentang golongan Khawarij, hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Muslim rahimahullah. Wabi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Wahid an Umarah bin Al-Qaqa qala hadatsana Abdul Rahman bin Abi Nu'min qala sami'tu Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala berkata, ba'atha Ali bin Abi Talib ila Rasulillah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala telah mengutuskan kepada Nabi minal Yaman, daripada Yaman. Sebab Nabi SAW telah menghantar Sayyidina Ali ke Yaman. Ada beberapa sahabat yang Nabi hantar ke Yaman. Kerana Yaman besar, maka Nabi hantar mereka ke tempat yang berbeza-beza. Maka Sayyidina Ali telah mengutuskan kepada Nabi daripada Yaman bizahabatin, dengan emas, fi adimin makruzin, yang disimpan di dalam kulit yang telah disamak. Makruz maksudnya madbuh, yang telah disamak. Lam tuhassal bermaksud lam tumayyaz, dan emas tersebut masih belum dipisahkan min turabiha, daripada tanah dia. Maksudnya emas tadi masih raw, masih mentah, masih lagi belum diproses. Maka Sayyidina Ali telah hantar emas kepada Nabi. Maka emas apakah ini? Ini adalah emas daripada zakat-zakat penduduk Yaman yang dihantarkan kepada Nabi, termasuklah mereka yang pada waktu itu tak nak masuk Islam, maka mereka perlu bayar jizyah. Maka inilah bayaran jizyah yang kemudiannya Sayyidina Ali hantarkan kepada Nabi SAW. Faqasamaha, maka Nabi SAW telah mengagihkannya di antara 4 orang. Di antara Uyainah bin Badar Al-Fazari, Aqra' bin Habis, Zaid Al-Khail, dan kata perawi yang keempat sama ada Al-Qamah bin Ulathah ataupun Amir bin Tufail radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kenapa Nabi beri kepada mereka, kita telah sebutkan, sebab mereka ini adalah tokoh-tokoh ketua kabilah masing-masing. Mereka ini di bawah mereka ada ratusan bahkan ribuan pengikut.
Tetapi apabila mereka baru masuk Islam dan mereka pada waktu itu kabilahnya tidak lagi mendengar kata-kata mereka, sebaliknya mendengar Nabi SAW semata-mata, maka Nabi nampak pengorbanan mereka dan Nabi ingin untuk memenangi hati mereka, maka Nabi SAW berikan pada awal keislaman mereka untuk mengukuhkan hati mereka, melembutkan hati mereka kepada Islam yang disebut Al-Mu'allafatul Qulub, maka Nabi berikan kepada mereka banyak hadiah. Namun hanya pada permulaan Islam, bukanlah sampai bila-bila, sehingga mereka menjadi seorang Islam yang baik. Maka sebab itu dalam zakat pun, maka kita baca adanya bahagian untuk orang yang baru masuk Islam. Apa? Wal mu'allafati qulubuhum, seperti yang ada di dalam surah At-Taubah. Faqala rajulun min ashabih, maka telah berkata seseorang, kunna nahnu ahaqqu min abi hadza min haula, kami yang sepatutnya mendapat harta ini berbanding orang-orang yang Rasulullah bagi. Maka perkara tersebut telah datang kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, ala ta'manuni, adakah kamu tidak mempercayai aku? Wa ana aminu man fis sama, padahal aku adalah orang yang dipercayai oleh zat yang berada di langit. Oleh yang berada di langit. Ya'tini khabarus sama, datang kepadaku wahyu daripada langit pada waktu pagi dan petang, tapi kamu masih tidak percaya kepadaku. Maka telah bangun seseorang daripada kaum. Inilah apa yang disebut sebagai golongan Khawarij tersebut. Maka telah bangun seseorang daripada kaum, daripada orang yang berada di situ, ghairul ainain, cengkung mata dia kerana terlalu banyak solat malam, cengkung matanya. Musyriful wajnatain, kata Abu Sa'id, menonjol pipinya. Nashizul jabha, menonjol dahinya. Kathul lihyah, tebal janggutnya. Mahlukur ra'si, botak kepalanya. Musyammirul izar, terangkat ke atas kain dia. Maksudnya, kalau ikut zahir dia, nampak seolah-olah dia adalah orang yang banyak ibadah. Kainnya pun pada waktu itu terangkat, bermaksud tidak sampai kepada buku lali, dan pada waktu itu sampai kepada separuh betis sahaja. Namun sikap dia yang menjadikan mereka ini adalah golongan yang tak disukai oleh Allah dan Rasul, bahkan golongan yang suka membawa fitnah dan kerosakan. Maka dia telah berkata, wahai utusan Allah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Maka Nabi bersabda, wailak, celaka kamu. Awalasta ahaqqa ahlil ardi an yattaqillah, bukankah aku adalah orang yang paling layak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka lelaki ini pertikaikan Nabi, dan pada waktu itu tidak menerima penjelasan Nabi SAW. Maka lelaki ini pun berlalu pergi. Faqala Khalid bin Walid, maka Khalid bin Walid berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ala adribu unuqah, benarkan aku untuk memenggal lehernya? Maka Nabi bersabda, tidak. La'allahu an yakuna yusalli, mungkin dia adalah seseorang yang solat, dan kami tak diperintahkan untuk membunuh orang yang solat. Maka Nabi SAW membuat keputusan berdasarkan zahir seseorang, adapun dalaman seseorang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Khalid, wakam, dan ini sebenarnya hadis, kita hanya boleh memutuskan keadaan seseorang berdasarkan zahir dia. Adapun dalaman dia yang lebih mengetahui adalah Allah. Kemudian Khalid berkata, wahai Rasulullah, walaupun dia solat, wa kam min musallin, dan berapa banyak orang yang solat, yaqulu bilisanihi, namun lidahnya mengungkapkan perkataan, ma laysa fi qalbih, yang berbeza daripada hati dia. Maksudnya munafik. Khalid bin Al-Walid cuba nak kata, wahai Rasulullah, walaupun dia solat, berapa banyak orang yang solat, tetapi masih lagi pada waktu itu bersikap munafik. Maka Nabi SAW bersabda, inni lam umar, sesungguhnya aku tidak diperintahkan an unaqiba, untuk melubangkan hati-hati manusia. Aku tak diperintahkan untuk pada waktu itu mengorek apa yang ada dalam hati manusia. Wala asyukka butunahum, dan aku tidak diperintahkan untuk membelah perut manusia, nak tengok apakah isi kandungan hati dia. Kemudian berkata perawi, kemudian Nabi SAW nazara ilaih, memandang kepada lelaki tersebut, wa huwa muqaffin, dalam keadaan dia berlalu pergi, belakang dia menghadap Nabi. Maka baginda bersabda, innahu yakhruju, sesungguhnya akan keluar, min di'i hadha, daripada keturunan lelaki ini,
qaumun, satu kaum, yatluna kitaballahi ratba, mereka membaca Al-Quran begitu lancar. Kata para ulama, likathrati hifzihim, mereka dengan Al-Quran ni baca lancar, fasih, baca begitu bagus mereka baca Quran. Namun Al-Quran tidak meninggalkan kesan pada hati mereka. La yujawizu hanajirahum, Al-Quran tidak melewati kerongkong mereka. Yang merukuna minad din, mereka keluar daripada agama tanpa mereka sedar. Kama yahrukumus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah menembusi sasaran. Maksudnya pada waktu itu tak ada kesan apa-apa. Dia keluar daripada agama tanpa dia sedar. Kemudian berkata perawi, aku menyangka yang Nabi bersabda, la in adraktuhum, jika aku berkesempatan bertemu dengan mereka, la aqtulannahum, pasti dan pasti aku akan membunuh mereka sebagaimana yang telah berlaku kepada kebinasaan kaum Samud. 1453 pun lebih kurang sama menceritakan riwayat golongan Khawarij. Wa bi ilai qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir bin Umar bin al-Qaqab bi hadzal isnad wa qala wa Alqamah bin Ulatha wa lam yadhkur Amir bin Tufail wa qala nati'ul jabhah, rupa paras lelaki ini menonjol dahinya, walam yakul nashiz wazada faqama ilaihi Umar bin al-Khattab, maka Umar bin Khattab telah bangun lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ala adribu unuqah, tidakkah boleh aku memenggal lehernya? Maka Nabi bersabda tidak. Summa adbara, kemudian lelaki yang mempertikaikan Nabi ini berlalu pergi. Faqama ilaihi Khalid, maka bangun pula Khalid, Saifullah, pedang Allah. Beliau berkata, wahai utusan Allah, ala adribu unuqah, bolehkah aku memenggal leher dia? Nabi berkata, la, tidak. Maka baginda bersabda, innahu sayakhruj, sesungguhnya akan keluar min di'di hadza, daripada keturunan lelaki ini. Maka daripada ungkapan Nabi akan keluar, itu juga antara salah satu sebab mereka dipanggil golongan Khawarij. Sebab Nabi telah menyebut yang akan keluar satu golongan dengan sifat-sifat sama seperti mereka. Mereka juga dipanggil Khawarij kerana sikap mereka yang pada waktu itu keluar daripada ketaatan Sayyidina Ali dan menjadi pemberontak kepada Sayyidina Ali, bukan sekadar pemberontak tetapi membina satu akidah yang baru, satu kepercayaan yang baru yang berbeza daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya akan keluar daripada keturunan ini kaumun, segolongan manusia, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, layyina, dengan lembut, ratbah, dengan lancar. Mereka sangat mahir dengan Al-Quran. Wa qala Umarah hasibtuhu qal, kemudian Nabi bersabda, la in adraktuhum, jika aku berkesempatan dengan mereka, la aqtulannahum qatla Thamud, nescaya akan aku perangi mereka sehingga binasa seperti mana yang berlaku kepada kaum Thamud. Riwayat 1445 lebih kurang 54 lebih kurang sama. Kita sekadar baca sanad dia. Wa bi ilayhi qala hadatsana ibnu Numair qala hadatsana ibnu Fudail an Umar bin al-Qaqab bi hadzal isnad wa qala baina arba'ati nafar Zaid al-Khayl wal Aqra' ibn Habis wa Uyainah ibn Hisn wa Alqamah ibn Ulatha aw Amir ibn Tufail wa qala nashizul jabha ka riwayat Abdul Wahid wa qala innahu sayakhruju min dhi'di hadha qauman wa lam yadhkur la in adraktuhum la aqtulannahum qadla Thamud. Riwayat 2455, riwayat yang terakhir untuk malam ini, maka disebutkan tentang golongan ini muncul pada zaman Sayyidina Ali dan selepas itu. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id qala yaqul akhbarani Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah wa Atha ibn Yasar annahuma ataya Aba Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Abu Salamah dan Atha bin Yasar, mereka berdua telah datang kepada Abu Sa'id al-Khudri. Fasa'alahu, lalu mereka berdua telah bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri anil Haruriyah, tentang golongan Khawarij. Golongan Khawarij mereka dipanggil Haruriyah kerana itulah markas mereka, itulah tempat mereka pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali perangi mereka berdasarkan apa yang beliau faham daripada hadis Nabi, yang jika baginda berkesempatan jumpa dengan golongan ini, Nabi SAW akan perangi mereka. Dan mereka membawa kerosakan yang banyak, membawa perpecahan dan fitnah di kalangan umat Islam.
Bahkan ada di antara mereka yang menganggap darah umat Islam adalah halal. Seperti hadis yang kita sebut tadi, baginda bersabda, yaqtuluna ahlal Islam. Golongan Khawarij ini, mereka sampai sanggup membunuh orang Islam hanya kerana mereka anggap berbeza pandangan daripada mereka. Namun mereka tak bunuh pada waktu itu penyembah berhala. Mereka hanya keras terhadap yang Islam, namun pada waktu itu berlemah lembut kepada musuh-musuh Islam. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka kedua tabi'in ini, Abu Salamah dan Atha' bin Yasar bertanya, hal sami'ta Rasulullah yadhkuruha? Adakah tuan tahu sesuatu hadis yang Nabi ada sebut tentang golongan Khawarij ini? Maka berkata Abu Sa'id, la adri manul haruriyah. Aku tidak tahu siapakah golongan haruriyah tersebut. Namun aku ada mendengar Nabi SAW bersabda, yakhruju fi hadhil ummah, akan keluar daripada umat ini, walam yakul minha qaumun, satu kaum, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Mereka ni dahsyat ibadah. Sabda Nabi, kamu akan menganggap remeh, kamu akan menganggap sedikit solat kamu jika nak bandingkan dengan solat mereka. Mereka ni ibadah kuat, ibadah dahsyat. Maka Nabi cakap dengan para sahabat, padahal para sahabat ni ibadah dahsyat. Tetapi Nabi kata, kamu akan menganggap tahkirun, kamu akan menganggap remeh ibadah kamu jika nak dibandingkan dengan solat mereka. Sabda Nabi SAW lagi, fayaqra'una al-Quran, dan mereka ini memang membaca Al-Quran, lancar, fasih membaca Al-Quran. Namun sabda Nabi, la yujawizu huluqahum, Al-Quran sekadar pada lidah mereka, tidak melewati anak tekak mereka. Au hanajirahum, ataupun kerongkong mereka. Sabda Nabi SAW, mereka ini walaupun dengan ibadah dan baca Quran, kerana kepercayaan mereka, akidah mereka, sikap mereka dan kerosakan yang mereka bawa, sabda Nabi, yamruquna minad din, mereka keluar daripada agama, muruqasami, sebagaimana tembusnya anak panah, minar ramiyah, daripada sesuatu sasaran. Maka Nabi terang kenapa Nabi bagi contoh begitu. Sebenarnya Nabi nak terang bahawa anak panah, kalaulah adanya sasaran, anak panah tu dah masuk dalam sasaran. Contohnya katakanlah binatang yang diburu. Maka anak panah tersebut melewati kulitnya, daging dia, darah dia, najis dia mungkin. Maka sepatutnya ada kesan. Sepatutnya ada kesan. Tapi kerana lajunya sesuatu anak panah yang dilepaskan, dan kalaulah yang merukun tembus, maka bila pemanah tadi dilihat pada anak panahnya, tak ada kesan yang banyak. Tak ada apa-apa kesan. Maka sebenarnya Nabi nak bagi tasyabuh, perumpamaan dengan kesan. Sama juga mereka ini. Kita mungkin nampak mereka ibadah dahsyat, nampak mereka baca Al-Quran, tetapi tak ada apa-apa kesan pada hati mereka. Mereka tetap membawa kerosakan, tetap sampai sanggup membunuh orang Islam hanya kerana berbeza pandangan daripada mereka. Tetap pada waktu itu membawa perpecahan, mempertikaikan setiap sesuatu yang berbeza daripada mereka. Maka sabda Nabi, sebagaimana anak panah, walaupun dah melewati sesuatu sasaran dan tembus, tak ada apa-apa kesan pada anak panah, mereka ini walaupun dah sibuk dalam ibadah dan Al-Quran, maka tetap tak ada apa-apa kesan pada hati mereka. Sebab itu baru dalam hadis ini baru diterangkan kenapa Nabi asyik sebut perumpamaan golongan Khawarij seperti anak panah yang tembus pada sesuatu sasaran. Maka sabda Nabi, fayanzurur rami, maka bila sesuatu anak panah tembus pada sasaran, maka pemanah tadi akan melihat ila sahmi, kepada anak panah tersebut, ila nasli, nasal bermaksud bahagian tajam anak panah, bahagian besi anak panah. Maka dia pun tengok pada bahagian tajam anak panah. Tak ada apa-apa. Tak ada banyak darah, tak ada daging tersangkut, tak ada. Sebab lajunya anak panah tersebut. Ila risafih, dia pun lihat pada bahagian hujung atas anak panah. Risaf adalah kayu sebelum pada hujung kayu yang dimasukkan padanya besi yang tajam. Maka itu dipanggil risaf. Dia pun lihat pada bahagian atas anak panah, di antara besi dan juga kayu, tak ada apa-apa kesan. Dan kemudian fayatamara, dia juga melihat fil fuqah. Apakah fuqah? Pada bahagian paling bawah anak panah,
yang dipegang oleh pemanah bahagian paling bawah dipanggil fuqah. Dia pun tengok kat situ. Kat situ pun tak ada apa-apa. Hal aliqa biha minad dam, adakah terkena darah ataupun sesuatu, namun tak ada apa-apa. Maka perumpamaan yang Nabi nak bagi, apabila sesuatu anak panah tersebut dilepaskan dengan laju sehingga menembusi sesuatu sasaran, umpamanya binatang buruan ataupun sebagainya, maka tak ada apa-apa darah yang ada pada nasal, pada besi yang tajam, pada risaf, iaitu pada bahagian kayunya, ataupun pada fuqah, pada bahagian paling bawah anak panah tersebut, tak ada apa-apa darah yang terkena, maksudnya tak ada kesan. Nabi nak bagi perumpamaan, mereka ini walaupun kita nampak dengan Al-Quran ibadahnya sangat dahsyat, namun tak ada apa-apa kesan pada hati mereka. Sebab itu mereka sanggup sampai membunuh orang Islam yang mereka rasa halal darah membunuh orang Islam kerana berbeza sesuatu pemahaman daripada mereka. Maka kita nampak berlakulah perpecahan pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga selepasnya. Wallahu a'lam. Kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.